yang jarang dapat kita lihat. Jadi apakah persiapan-persiapan yang sedang dilakukan oleh Kim Panggon juga nak melihat apakah formula ini ataupun corak ini serasi boleh kita lihat di separuh masa yang kedua. Mungkin Brandon pun agak perlahan di separuh masa yang pertama. Mungkin itu juga memberikan sedikit gangguan kepada pergerakan-pergerakan barisan negara. Kita mengharapkan separuh masa yang kedua ini lebih pantas sedikit. Matthew seperti biasa, kerajinannya, pantasannya, sentiasa melakukan overlapping. Syarul untuk Hendrik Dos Santos. Untuk Akyar, peluang untuk pasukan negara. Jadi sudah berubah kedudukan ini. Inilah yang kita impikan sebenarnya. Ya, kita lihat perbezaan apabila Hendrik turun ke bawah untuk menggerakkan serangan. Ini yang berlaku. Ini tidak berlaku di separuh masa pertama. Kita lihat apabila Brandon dan juga Stuart Wilkin berada di bawah. Jadi apabila Brandon dikeluarkan, Hendrik juga terpaksa turun. Jadi tidak ada offside. Kita boleh lihat ada pemain left back mereka berjersey nombor 3. Dan clinical finish, very technical daripada Akyar. Jadi gol yang amat penting untuk Malaysia. Jadi sudah berubah kedudukan hasil jaringan yang dilakukan oleh Akyar Rashid. Tenang dan nampak begitu fokus apabila beliau nak melakukan rembatan ke arah pintu gol pasukan Malaysia. Satu lagi peluang untuk pasukan Malaysia. Jadi sudah itu perbezaan nombor 9 yang sebenar dan juga Paulo Josue. Saya tidak salahkan Paulo Josue kerana dia tidak pergi attack bola tersebut. Kerana itu adalah striker instinct yang selalunya mereka akan cuba memotong di hadapan penjaga gol. Mungkin Kim Panggon juga nak melihat sejauh manakah kemampuan Paulo Josue dengan juga saya ingin melihat sejauh mana kemampuan Junior Estelle. Kita lihat berada di pasukan kebangsaan. Dah lama Junior tak bersama dengan Harimau Malaya. Ya, cuma saya risau mengenai kecederaan beliau. Kerana saya tahu beliau mempunyai kecederaan belakang yang kerap mengganggu beliau bermain. Tetapi fizikal yang dimiliki oleh Junior Estelle itu boleh mengimbangi sedikit. Fizikal itu adalah aset beliau. Jadi sekurang-kurangnya apabila serangan yang dilakukan oleh Syria, Junior Estelle boleh memberikan satu bayangan tembok yang agak kuat di situ. Jadi kita mengharapkan Junior dapat bermain dengan begitu baik dan menjadi antara pemain pilihan Kim Panggon nanti. Cantik kali ini hantaran 1-2. Agak terkalang kabut sedikit Faizal di situ. Cuba dikawal oleh Hendrik Dos Santos dan juga Akyar Rashid ada di situ. Ke bahagian far post, Corbin Ong cuba datang untuk melakukan tandukan. Terganggu sedikit Paulo Josue di situ. Satu running from behind daripada Corbin Ong. Kita lihat ini skill yang dilakukan oleh Hendrik. Kita tahu kemampuan oleh Hendrik. Ada kemahiran individu yang menarik, yang boleh digunakan. Kalau kita melihat sudah ada pergerakan-pergerakan yang agak berbeza sedikit jika dibandingkan dengan separuh masa yang pertama, dan perlu dikekalkan. Betul, kerana ini Hendrik lebih rendah apabila kita menyerang. Kita lihat di mana kedudukan Hendrik. Jadi mungkin banyak apabila kita menang possession, Hendrik akan cuba datang untuk mendapatkan bola. Beliau boleh memegang bola, beliau boleh membuat larian melepasi 1-2 pemain. Jadi itu penting kerana ia tidak berlaku di separuh masa pertama. Jadi di mana kita lihat jaringan pertama Malaysia dilakukan apabila Hendrik turun ke bawah mendapatkan bola, satu turning dan betapa tingginya pemain-pemain Syria cuba membuat push up dan Akyar dapat melepasi perangkap offside.
mungkin ada kecederaan daripada Mardik penjaring gol pertama. Mardikian, ya, penyaring gol pertama. Di bahagian belakang paha, hamstring ya. juga, ya. Hamstring Lim. Ya. Ini kerap. Lim pernah kena hamstring. Saya rasa kebanyakan pemain akan pernah merasai kecederaan ni. Walaupun saya tak profesional pun pernah juga kena. Ya. Ya. Itu biasa. Mungkin ini satu perubahan yang mungkin akan berlaku. Adakah ada pertukaran yang akan dilakukan oleh Kim Panggon? Itu yang menarik kerana jaringan Akhir Rashid sekurang-kurangnya memberikan satu bayangan apakah kita dapat menyamakan kedudukan. Kita memerlukan satu lagi jaringan, sekurang-kurangnya dapat memberikan suntikan motivasi yang begitu tinggi kepada pemain-pemain negara. Tetapi berdasarkan kepada perubahan taktikal ini, nampak pemain agak selesa di awal babak separuh masa yang kedua. Junior Estal nampaknya bersungguh-sungguh untuk mengawal, khususnya di bahagian pertahanan. Kita tahu Akyar mempunyai kepantasan. Kita juga mengharapkan Faizal Halim dapat bebas kali ini. Satu tandukan daripada Faizal. Tak apa, itu antara effort yang baik. Kita tahu usaha Faizal Halim sentiasa saja berada pada tahap yang tinggi. Ya. Kita lihat gerakan yang baik Hendrik kepada Dion Cole, hantaran terus ke dalam. Sayang sekali Faizal Halim tidak dapat menjaringkan gol ini. Saya rasa gerakan yang baik dan hala tuju bola tersebut juga ke bahagian kanan. Jadi Sergio Aguero, Darren Lock sebenarnya dimasukkan, Paulo Josue dikeluarkan. Saya tidak salahkan dengan Paulo Josue. Prestasi Paulo Josue hari ini, bermain di posisi yang saya rasa beliau jarang bermain. Mungkin ini satu eksperimen baru oleh Kim Panggon. Jadi kita lihat dengan kemasukan Darren Lock, bagaimana cara kita membuat serangan dengan adanya satu pemain yang orang kata original number 9. Jadi tenaga yang boleh dikatakan muda di bahagian depan. Jadi kepantasan itulah yang mungkin mahu digunakan oleh Kim Panggon di separuh masa yang kedua ini khususnya. Jadi nombor 7 Muhammad Osman dimasukkan. Mardik, penjaring gol pertama Syria, dikeluarkan, mungkin mengalami kecederaan di bahagian hamstring tadi. Jadi tekanan yang sudah mula dirasai oleh Syria sebenarnya, memandangkan satu pressing yang baik daripada Hendrik, dapat membuat sentuhan, kemudian 50-50 challenge, tetapi agak bahaya kerana Stuart Wilkins cuba membuat sepakan. Junior. Jadi kita lihat apabila menyerang, kita bermain seperti tiga pertahanan dengan menolak Matthew Davies ke atas dan juga Corbin. Jadi mungkin apabila menyerang, kita akan dilihat seperti bermain seperti 3-5-2 apabila menyerang. Dan apabila bertahan, kita akan mempunyai 4, mungkin 4-5-1 atau 4-3-3. Jadi itu formasi yang kita selalu biasa akan lihat apabila menyerang dan juga bertahan. Junior Estal cuba mengawal keadaan, dibantu di situ oleh Stuart Wilkins. Ada asakan-asakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Syria. Belum lagi mendapat arahan untuk bola itu digerakkan. Jadi kita mengharapkan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kim Panggon di separuh masa yang kedua ini membawa impak yang lebih baik berbanding separuh masa yang pertama. Kita ketinggalan 0-2, kemudian Akyar merapatkan defisit di separuh masa yang pertama. Sekali lagi gerakan yang cantik, terus ke bahagian tengah. Baik dari Darren Lock.
Ya, sayang sekali percubaan pertama daripada Darren Lock. Kita lihat pemain nombor 9 cuba datang attack to the ball, attack the ball. Kita boleh lihat beliau lari ke hadapan. Bukan mudah untuk membuat tandukan tersebut. Agak rendah. Dan dari body language ni kita nampak dia macam enjoy dengan keadaan itu. Ini yang penting. Ini striker instinct yang saya katakan. Dia tahu apa harus dilakukan, di mana harus beliau berlari. Tidak ada sebarang tiupan. Cantik Akyar. Masih lagi dalam kawalan. Untuk Matthew, satu rempatan. Tapi dapat terkena pula pemain pertahanan Syria di sana. Junior Estal pantas dilebarkan kepada Corbin Ong. Akyar untuk Stuart. Satu lagi peluang untuk pasukan negara. Dikeluarkan ya. Satu cutback yang kita lihat 2 atau 3 pemain kita sudah lari ke dalam 6 yard. Tidak ada pemain berada di luar. Satu lagi peluang. Tinggalkan untuk Faizal. Namun begitu teknik rembatan yang kurang kemas dari Faizal. Agak positif 15 minit pertama di separuh masa kedua ni. Kita lihat kita menguasai, mendominasi. Itu yang saya katakan, saya hendak lihat kita boleh mendominasi. Jadi dengan tiada Arif Aiman rasanya. Sudah ditukar. Akia dimasukkan menggantikan Arif Aiman. Dan Junior dimasukkan menggantikan Brandon Gunn. Jadi yang terakhir adalah Paulo Josue dikeluarkan. Dan juga Darren Lock dimasukkan. Saya rasa masih ada lagi pemain seperti Safawi Rashid. Mungkin akan dimasukkan menggantikan Faizal Alim. Masih ada lagi Sergio Aguero. Yang boleh bermain di posisi nombor 9. Satu gandingan yang agak menarik di bahagian atas. Darren Lock, kerajinannya seperti yang kita dapat lihat prestasinya dalam liga di negara kita. Satu hantaran melalui tandukan yang cuba dilakukan oleh Matthew. Tak hantaran begitu yang tepat sebenarnya daripada tapi tak cukup mencari cukup Matthew Davies. Tetapi mungkin decision daripada Matthew Davies, adakah sepatutnya beliau menanduk? Mungkin decision tu agak bukan mudah untuk lakukan kerana bola itu melantun. Kalau beliau menahan bola tersebut, sudah tentu akan ada 2 pemain Syria akan datang di hadapan beliau. Mungkin beliau akan hilang possession di sana. Kerana itulah beliau cuba menanduk bola tersebut masuk ke dalam semula. Apakah akan ada set pieces yang menarik? Rendah kali ini. Kebiasaannya pun memang rendah antaran sepakan sudut dari pasukan negara kita. Mungkin itu satu amalan yang sudah biasa di kalangan pemain negara. Satu lagi atau seorang lagi pemain Syria mengalami kecederaan. Ya, kita lihat apa yang berlaku. Beliau membuat satu sliding, overstretch. Mungkin ada overstretch daripada beliau sendiri di bahagian hamstring. Ambrogeniat. Kecederaan yang berpunca daripada tindakan beliau tadi, Lim, nak mengeluarkan bola. Dan ini jugalah peluang yang digunakan oleh pemain-pemain untuk berehat sekejap dan mendapatkan minuman dan sebagainya. Namun begitu kita lihat gol yang dijaringkan oleh Akia. Hantaran yang sangat baik daripada Hendrik sebenarnya. Bukan hanya larian daripada Akia membuat larian di belakang pertahanan Syria. Sangat-sangat bijak. Saya rasa ball watching daripada pertahanan Syria sendiri. Dan Akia dengan kelajuan beliau, first touch yang baik. Dan seterusnya berhadapan dengan penjaga gol. Satu klinikal, beliau dapat melihat ruang yang ada di bahagian kiri penjaga gol. Jadi gol yang amat penting, yang sedikit sebanyak memberikan semangat kepada pemain-pemain Malaysia untuk cuba mencari gol kedua. Masih lagi ada 26 minit lagi. Lebih kurang. Boleh draw ni. Dan kita masih lagi mendominasi permainan di separuh masa kedua ini. Saya rasa secara positifnya saya fikirkan kita mempunyai peluang untuk mendapatkan satu gol. Atau mungkin mungkin kita boleh menang dalam perlawanan ini, tak apa?
Itu juga satu prediction yang sudah boleh kita katakan begitu kerana berdasarkan kepada perubahan-perubahan taktikal dan pemain-pemain yang sudah mula dapat adapt ataupun menyesuaikan diri dengan keadaan. Corbin Ong seperti biasa. Dion Coles ke bahagian far post, tetapi mungkin hantarannya agak jauh ataupun kuat. Jadi perlu lebih berhati-hati, perlu lebih kemas hantaran-hantaran seperti itu kerana setiap saat yang sedang berlalu ini sangat penting untuk kita lihat banyak hantaran lintang sebenarnya daripada Dion Coles. Sudah 3 atau 4 kali sebenarnya. Salah satunya ke arah Faizal Halim yang hampir-hampir menjaringkan gol tadi. Faizal Halim merapatkan kedudukan. Akhir Rashid merapatkan kedudukan hasil jaringan di awal-awal babak separuh masa yang kedua. Giliran Syria pula kali ini. Mahmud Al-Mawas tetapi tak lepas. Dikawal. Cuma pemain pertahanan, pemain-pemain kita tidak harus lalai. Harus tahu 3 percubaan daripada Syria di separuh masa pertama berjaya menghasilkan 2 gol. Jadi kita tahu kita mendominasi di separuh masa kedua ni. Banyak percubaan. Ya. Tetapi kita tidak mahu melihat Syria dengan hanya 1 percubaan mereka menjadikan 1 gol. Jadi itu tidak bagus sebenarnya untuk pertahanan kita. Sama juga ketika Syria berdepan dengan pasukan Thailand. Mereka tidak banyak juga mendominasi, tetapi jaringan mereka dapat dihasilkan. Lebih banyak didominasi oleh Thailand. Kita juga tidak mahu keadaan seumpama itu berlaku. Kita dominate the game dan kita juga boleh terjemahkannya dalam bentuk jaringan. Kita masih ada beberapa lagi pemain seperti kata Lim untuk digunakan oleh Kim Panggon, tetapi setakat ini kalau dari pemerhatian saya, kemasukan Akia banyak membawa perubahan khususnya di bahagian depan. Corbin Ong lebih banyak idea yang nak dilakukan, begitu juga dengan Stuart dan sebagainya. Ini lagi satu gerakan, tetapi dari sisi pintu gol pasukan Syria, nampak pemain sudah mula selesa, dah ada idea dan lebih berani. Attitude mereka lebih berani di separuh masa yang kedua. Dan kita lihat betapa compactnya pemain-pemain Syria. Kita lihat betapa ramainya pemain-pemain Syria. Tetapi Stuart Weekend juga dapat membuat rembatan tersebut. Bukan mudah, tidak ada angle. Ya. Satu lagi sepakan sudut yang rendah Faizal. Tujahan boleh. Ni tujahan. Dia menggunakan, kita panggil tonjol ya. Tonjol lah, kalau di kampung kita panggil tonjol. Tetapi apa yang menarik, Lim, saya dah mula nampak Faizal dah mula tersenyum. Ini bererti beliau dah mula merasai keseronokan bermain di dalam padang. Itu yang paling penting sebenarnya. Kan? Ya, memang selalu kita akan katakan enjoy the game the game kan. Jadi tetapi mereka juga harus ingat pada misi mereka. Jangan terlampau enjoy juga. Ya. Tetapi enjoyment itu merubah emosi, merubah karakter untuk lebih berkeyakinan. Lihat bagaimana Syria datang menyerang. Cantik satu cutback mujur. Tidak bahaya. Ya, itu sangat bahaya. Dari pemain simpanan Amtul Rajman yang jelas sekali cuba mencari Mahmud tadi. Peluang untuk pasukan negara. Akyar cari rakan Corbin Ong. Balik kepada Akyar. Akyar cuba mencari Andrik, tetapi dapat dihalang di situ oleh Amro Jeniat. Putaran ke dalam. Pantas dari Corbin. Dari Dion Cole. Untuk Syarul. Dilebarkan untuk Matthew ke bahagian tengah far post, tetapi tinggi dan jauh dari jangkauan rakan-rakan yang lain. Semakin menarik, semakin menarik game yang direncanakan oleh anak-anak buah Kim Panggon ini. Ya, sesekali kita menggerakkan bola tersebut daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi ada
switch side, Ya. switch play. Cuma hantaran-hantaran terakhir jadi pressing daripada Akia. Kita lihat cuba menutup ruang, tidak memberikan Syria untuk keluar dengan mudah, dan kita dapat possession. Jadi itu yang saya nak lihat. Bagaimana kita menutup ruang, bagaimana dengan cara apa kita cuba nak mendapatkan possession semula. Kita nampak mereka sudah mula dapat menggunakan creative thinking mereka dalam perlawanan ini, dan problem-problem dapat diselesaikan cantik kali ini. Sayang macam ada sedikit tampanan, ada sentuhan, ada sentuhan yang berlaku. Mujur, kalau tidak kita sudah dapat menyamakan kedudukan, dan hasil daripada gerakan itu menyebabkan ada seorang pemain Syria tercedera. Ya, saya rasa apabila beliau membuat terjahan untuk membuat blocking tersebut, kita lihat sekali lagi rembatan susulan daripada Matthew Davis. Mungkin daripada cara beliau jatuh. Dia nak menghalang percubaan daripada Matthew. Mungkin terkena di bahagian paha ni. Jadi kita tahu akan ada lagi pertukaran mungkin dilakukan oleh Kim Panggun. Kita tahu, kita dapat melihat Quentin Cheng membuat warm up, Sergio Aguero dan juga Safawi Rashid. Jadi tiga pemain ini melakukan warm up. Jadi ada kebarangkalian bila mereka akan dimasukkan. Ini antara percubaan Syria yang berjaya diselamatkan oleh Shihan. Jadi tidak dapat disangka lagi kenapa Shihan berada sebagai penjaga gol utama pasukan negara pada ketika ini. Namun begitu, kita harus mengucapkan syabas dan tahniah juga kepada pemain-pemain negara yang setakat ini dapat mengimbangi perlawanan berdepan dengan pasukan Syria yang mempunyai kedudukan ranking yang lebih baik ni. Dan itu jugalah yang sentiasa menjadi main topic discussions among kita punya penyokong dan peminat di media sosial. Tetapi pada petang ini, khususnya di separuh masa yang kedua, kita dapat memberikan satu bayangan bahawa kalau inilah yang dipersembahkan, sudah tentu Kim Panggon agak lega dengan keadaan ini. Dan kita juga perlu menunggu berdepan dengan pasukan China nanti. Pemain-pemain sudah mula dapat keselesaan, dapat keserasian yang dicari-cari. Faizal sudah mula dapat rentaknya. Syria melakukan satu lagi pertukaran, memasukkan pemain berjersey nombor 15, Khalid Kodogli. 叙利亚国家队换人，换下3号穆阿德阿江，换上15号哈利德库尔达克利。 Pengacara di stadium juga menggunakan language utama mereka, bahasa Cina sebagai bahasa perantaran. Dua satu keadaan sekarang ini. Syria 2, Malaysia 1. Syria juga masih tercari-cari rentak yang lebih padu sebenarnya untuk memecah benteng pertahanan pasukan Harimau Malaya. Gerakan-gerakan mereka juga dapat dipatahkan. Yonku, Akyar, Corbin, dan Lock cuba melakukan break. Nanti berdepan dengan dua pemain Syria. Cutback ke belakang. Rempatan daripada Endrick Dos Santos. Ya, sayang sekali gerakan yang baik, larian baik daripada Darren Lock. Cutback dilakukan oleh beliau. Dapat mencari Hendrik. Tetapi adakah Hendrik perlu membuat satu sentuhan? Mungkin boleh mungkin menampak tidak. dulu ni. Bagi saya, beliau tidak perlu membuat satu sentuhan dulu. Cuma saya rasa
connection beliau ke atas bola tu tidak begitu baik, kerana kita tahu, kita boleh nampak bahawa lantunan bola tersebut. Sayang ni, Ya, sayang. satu gerakan yang agak menarik. Betul. Yang sepatutnya dapat diterjemahkan dengan keadaan yang lebih sempurna oleh Hendrik. Tetapi apapun Syahbaz, itu satu gerakan yang boleh saya katakan antara yang baik di separuh masa yang kedua. Namun begitu Syria masih lagi mahu mengasak pintu gol pasukan negara. Faizal ke bawah sedikit memberi bantuan kepada rakan-rakan di bahagian pertahanan. Muhammad Osman, pemain Syria, jersey nombor 7 tadi. Dan juga Khalid, pemain berjersey nombor 15 Syria. Jadi saya permainan semakin positif untuk Malaysia. Saya percaya mungkin mereka boleh cuba mendapatkan satu gol dahulu. Ya. Cuba menyamakan kedudukan. Wah, Syarul nampak agak berhati-hati. Mungkin juga nak memikat hati Kim Panggon. Ya, saya rasa Syarul juga perlu berhati-hati dengan kerana beliau sudah diberikan kad kuning. Jadi Akyar biarpun tidak memiliki jumlah masa yang banyak dalam liga tempatan, tetapi apabila beraksi di peringkat antarabangsa, kita boleh nampak Akyar mempunyai satu karakter yang agak menarik bila beraksi di peringkat yang tertinggi seperti ini. ya, saya rasa selalunya kita lihat Akyar tidak mempunyai masalah, walaupun ramai yang mengatakan beliau tidak mempunyai playing time yang cukup di kelabnya, tetapi apabila beliau datang bermain untuk pasukan kebangsaan, beliau kerap menjaringkan gol. Betul. Dia seolah macam born to play, Lim. Ya, pada saya dia memang dah ada karakteristik tu. Jadi tidak hairanlah kenapa Kim Panggon sentiasa saja memberikan Akyar peluang untuk beraksi. Jelas sekali dia cepat adapt dan serasi dengan Faizal Halim. Dan akhirnya hasilnya dia juga menyumbangkan satu gol setakat ini. Akyar. Satu lagi gerakan. Matthew cuba menanduk tetapi agak tinggi. Satu halangan yang dipersalahkan dari Syarul Azim. Ya, saya agak risau sebelum insiden tersebut terjadi. Kerana Syarul sudah mempunyai kad kuning. Saya risau beliau akan melakukan satu tackling susulan sekiranya bola itu terlepas. Jadi Sergio Aguero dimasukkan, Tabah. Ya, ini yang kita nak tengok, kita nak lihat apakah Sergio dapat membawa sedikit lagi perubahan dalam usaha kita untuk menyamakan kedudukan. Jadi semakin menarik nampaknya pertemuan di antara kedua-dua pasukan. Biarpun tidak berada dalam ambience yang ada sorakan, ya, ada jeritan penyokong-menyokong, tetapi saya rasa perlawanan ini nampak tenang dan memberi banyak ruang kepada pemain-pemain untuk berkomunikasi di antara mereka, ya. Ini juga satu peluang untuk mereka meningkatkan komunikasi mereka menjelang pertemuan dengan China nanti. Dan jelas sekali Kim Panggon sentiasa mempunyai data-data untuk diperbaiki, data-data untuk diperhalusi, untuk mengemaskinikan barisan bola sepak negara. Dan saya yakin sekali, Lim, apabila menjelang Piala Asia, satu wajah pasukan bola sepak yang baru, yang segar, ya, yang menjadi idaman dan harapan jutaan peminat-peminat bola sepak di negara kita. Lihatlah ketenangan mereka jelas berbeza, ya, berbanding separuh masa yang pertama. Mereka lebih yakin, attitude mereka berubah. Ini yang kita nak lihat berlaku. Faizal dah mula ada idea. Nampak gerakan yang menarik cuba dilakukan. Sekali lagi Akyar cuba melepaskan perempatan itu. Semakin sibuk nampaknya barisan pertahanan pasukan Syria apabila Akyar, Sergio dimasukkan, dan inilah yang kita harapkan berlaku. Dan Syria nampak
macam seolah-olah dah mula bimbang dengan kehadiran pemain-pemain yang dimasukkan oleh Kim Panggon. Mereka tahu mereka tidaklah begitu jauh kedudukan mereka. Jadi agak semakin menarik sebenarnya pertemuan di antara kedua-dua pasukan ini. Syria dan juga negara kita Malaysia. Corbin Ong. Dah perlu tinggi sedikit gerakan itu. Gio untuk Akyar. Ditinggalkan untuk Dion Kool. Bagaimana? Tak dapat disambut oleh Paulo Josue di situ. Ya, ada sedikit yang kita boleh perhatikan daripada Enric Dos Santos sebenarnya. Maafkan saya, Enric Dos Santos. Paulo sudah pun dikeluarkan. Agak keliru juga apabila dua bayangan pemain yang sama di situ. Faizal, cantik kali ini rempatan daripada Faizal. Oh, ini yang kita nak lihat berlaku daripada Faizal Lim, ya. Semakin berani, ya. Faizal semakin berkeyakinan kerana dia mempunyai rebatan-rebatan yang agak kencang dan percubaan yang baik. Ya, sebenarnya Faizal banyak percubaan daripada beliau di separuh masa kedua ni terutamanya. Di separuh masa pertama beliau banyak bergerak di bahagian tepi, cuba membuat cut in, cuba membuat hantaran lintang. Tetapi di separuh masa kedua ni kita lihat beliau sudah mempunyai 3 percubaan ke arah gol, dan juga ada rembatan yang mungkin ada blocking. Tetapi posisi beliau juga agak berbeza. Walaupun kita lihat beliau sentiasa berada di kanan, tetapi apabila menyerang beliau akan berada di dalam. Jadi membenarkan Matthew Davis untuk bergerak lebih banyak di bahagian tepi. Good combination berlaku apabila setiap pemain memahami di antara satu sama lain. Berbaki 10 minit di separuh masa yang kedua, Faizal dikeluarkan untuk memberikan laluan kepada Sapawi Rashid, seorang lagi bintang bola sepak negara. Belum pun Sapawi dapat merasai separuh masa yang kedua sudah ada kad kuning dilayangkan untuk kedua-dua, untuk Syria dan juga untuk Enric, pemain negara kita. Kita lihat apa yang berlaku sebenarnya. Mungkin ada tekanan yang diberikan oleh pemain Syria itu tadi, Kamil, dan menyebabkan emosi Enric terganggu. 8 minit yang cukup penting untuk Harimau Malaya. Akyar. Masih lagi Akyar, cantik. Ditinggalkan untuk Stuart. Ke bahagian tengah bagaimana? Oh, dari Matthew. Namun begitu tandukkan Matthew tak cukup kuat lah sebenarnya. Ya, nampaknya serangan demi serangan, hantaran sekali lagi daripada Dion Kool. Jadi space yang banyak diberikan di bahagian far post. Matthew Davis sudah beberapa kali berada di bahagian far post. Sayang sekali tandukan beliau tepat ke penjaga gol. Jadi sekali lagi kita membuat serangan. Satu lagi peluang yang dimiliki oleh pasukan negara. Ini mungkin peluang, ya. Ya, ini peluang yang baik, mungkin akan diambil oleh Sapawi ataupun Hendrik. Sapawi mempunyai kekuatan pace. Mungkin beliau boleh cuba hantarkan bola tersebut ke arah siksiat. Jadi ada sentuhan susulan daripada pemain Syria ke atas Matthew Davis. Jadi Sapawi, ini memang favourite Sapawi, Lim. Ya, tapi adakah beliau akan membuat percubaan terus? Saya rasa mungkin tidak, kerana angle tidak begitu besar. Kecuali beliau memang boleh membuat sepakan yang tepat ke arah pintu gol, arah yang beliau hendak tuju. Saya rasa Darren Lock ingin bola di near post. Orang kata whip the ball ke six yard. Sapawi harus lakukan. Terus mereka sudah dapat membaca. Memang Darren Lock mahukan bola tersebut. Ya. Itu sememangnya sudah dapat diagak dan dibaca dengan begitu baik. Amir Al-Midani, perhatikan bagaimana dia lebih dulu merebahkan badannya
dan mengeluarkan bola itu. Tidak mahu membenarkan mungkin Darren Lock. Jadi satu prediction, ramalan yang baik dari pemain Syria. Namun begitu kita masih lagi mempunyai peluang. 6 minit yang cukup berharga. Oh, Syarul untuk Sapawi. Sapawi Rashid, satu rembatan cantik kali ini. Jaringan penyamaan untuk Malaysia dari Darren Lock. Itulah yang menjadi harapan kita semua, Lim. 2-2 sekarang ini. Ya, satu follow up yang baik daripada Darren. Tetapi kredit harus diberikan kepada Safawi. Membuat larian cut in, menggunakan kekuatan kaki kiri beliau untuk membuat rembatan. Jadi penjaga gol Syria tidak dapat membuat tampanan yang baik. Jadi Darren Lock sudah berada di kedudukan yang sangat-sangat baik. Dan ini kita lihat Safawi membuat rembatan deras, bola bawah. Penjaga gol Syria tidak dapat membuat tangkapan kemas, hanya boleh menampan. Dan Darren Lock berada di kedudukan yang mudah untuk membuat satu tap in. Jadi ini dari kita katakan substitution yang boleh membuat memberikan impact, boleh menukarkan corak permainan. Dan ini yang kita lihat, 2 gol daripada pemain yang dimasukkan di separuh masa kedua selepas Malaysia membuat 5 pertukaran. Jadi assist juga daripada pemain yang dimasukkan, iaitu Sapawi Rashid. Jadi kita ada berbaki hanya 4 minit. Mungkin kita masih boleh mendapatkan 1 gol. Ya. 4 minit yang boleh merubah keadaan. Ya, betul. Cuma kita mengharapkan pemain-pemain kita fokus dan tidak cepat selesa dengan keadaan ini. 2-2, satu keadaan yang mungkin sangat baik. Siapa kata ranking boleh memisahkan prestasi dalam perlawanan ini, jelas dapat dibuktikan oleh anak-anak buah Kim Panggon. Mereka ketinggalan 2-0. Kemudian Akyar memberikan satu suntikan motivasi apabila merapatkan defisit gol. Kemudian Darren Lock memang tidak salah dimasukkan. Insting dia tu yang best tu kan, yang menarik. Dan apa yang satu perkara yang sangat-sangat positif adalah seperti apa saya katakan, bahawa Malaysia mendominasi separuh masa kedua ni. Saya rasa dari segi peratusan possession, saya rasa mungkin di separuh masa kedua, saya rasa mungkin Malaysia menguasai 70% berbanding Syria hanya 30% di separuh masa kedua ni. So saya rasa keseluruhannya mungkin ia akan berikan peratusan yang lebih dari segi keseluruhan perlawanan. Mungkin 60-40 untuk Malaysia. Kita mengharapkan 3 minit terakhir ini, rentak permainan dan tempo dapat dikekalkan. Tidak mudah selesa dengan keadaan ini, kerana mungkin Syria juga sedang mencari peluang untuk menang dalam perlawanan ini. Kedudukan terikat 2-2 hasil jaringan Akyar dan Darren Lock. 3 minit yang cukup penting, 3 minit yang boleh menjadikan perlawanan ini tidak seperti apa yang kita ramalkan sebenarnya. Dan terima kasih juga sebenarnya kepada pemain-pemain yang menunjukkan satu komitmen dan permainan yang cukup baik. Biarpun tanpa kehadiran pemain ke-12 sebenarnya, kita boleh beraksi dengan baik. Kita boleh beraksi dalam keadaan yang boleh dikatakan almost sempurna, walaupun ada kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Syarul Azim nyata pemilihannya mahu digunakan sebaiknya. Beliau sedar peluang yang diberikan perlu digunakan sebaik mungkin. Kesungguhan, kerajinan beliau, walaupun ada beberapa kekasaran yang dilakukan sehingga menyebabkan dilayangkan kad dan sebagainya.
Kemasukan Sergio juga banyak membawa perubahan, terutama dari segi ketenangan dan bagaimana pemain calm down sikit, Lim. Ya, kerana beliau bergerak lebih rendah di bawah. Jadi sebenarnya tidak banyak yang kita lihat daripada Sergio Aguero. Bagi saya senang je kerana beliau adalah seorang pemain naturalisasi. Jadi ada sebabnya beliau diberikan kerakyatan. Jadi kita mahu melihat impact daripada beliau. Yeah. Jadi setakat ini beliau bergerak banyak seperti defensive midfield. Jadi tidak banyak yang kita lihat daripada beliau. Sepakan percuma yang jelas sekali. Pemain-pemain sudah mula boleh dapat membaca dengan baik, mematahkan serangan-serangan dilakukan oleh Syria. Kita dapat lihat juga bagaimana insting player ataupun insting pemain-pemain kita semakin lama semakin baik di bawah kendalian Kim Panggon. Jelas sekali approach yang dilakukan oleh Kim Panggon terhadap skuad Harimau Melaya membuahkan satu hasil yang baik. Jelas sekali emosi yang agak terganggu dan mengganggu Corbin Ong sehingga mendesak beliau berkelakuan seperti itu. Saya rasa pemain-pemain Malaysia mereka harus lebih tenang. Corbin Ong tidak perlu. Ya, betul. Saya rasa benda ni akan berlaku kepada dua-dua pasukan. Pasukan Syria mendahului 2-0. Yeah. Mereka sekarang sudah berada pada 2 sama. Mereka cuba hendak melengahkan perlawanan kerana mereka di separuh masa kedua ni didominasi oleh Malaysia. Jadi sudah tentu mereka ingin membuang masa. Jadi itu biasa kita lihat mereka akan cuba melengah-lengahkan, memegang bola lebih lama. Tetapi untuk Corbin, kita faham mereka mahu cuba mencari gol ketiga. Mereka mahu menang ke atas pasukan Syria yang berada di ranking 90. Tetapi jangan sehingga ada provokasi, ada pergaduhan. Ia tidak baik. Kita nak melihat ketenangan pemain sebenarnya kadang-kadang. Ya, itu juga perlu jadikan satu amalan, satu latihan, bukan saja taktikal tetapi perubahan sikap, perubahan emosi juga berlaku dari Sapawi dan Junior Estal. Junior Estal ke Dion Kul? Dion Kul yang sebenarnya melakukan tandukan itu. Semakin baik, semakin bijak nampaknya pemain-pemain membaca gerakan-gerakan. Sudah mula ada pergerakan-pergerakan yang lebih berkeyakinan, approach yang lebih berbeza di separuh masa yang kedua ini. Jadi kita mengharapkan pertemuan dengan China juga dapat dikekalkan seperti ini. Dan saya yakin ni mungkin Kim Panggon sudah dapat mengagak dan meramalkan apakah taktikal yang bakal digunakan berdepan dengan pasukan China. Jika kedudukan ini kekal hingga tamat perlawanan, ini satu pencapaian yang baik untuk pasukan negara kita. Biarpun ramai yang meramalkan ini satu perlawanan yang getir, satu perlawanan yang agak sukar untuk skuad Harimau Melaya. Ya, seperti itu. Ini bukan perlawanan yang mudah sebenarnya untuk Malaysia. Ia perlawanan yang sukar. Jadi kita melihat kepada apabila pemain-pemain Malaysia menjaringkan 1 gol, menjaringkan 2 gol, mereka secara tiba-tibanya mereka percaya bahawa mereka sebenarnya boleh mengalahkan Syria. Jadi untuk perlawanan akan datang bertemu pasukan China juga, mereka mungkin, kerana China adalah satu powerhouse sebelum ini, tetapi nama mereka sudah mula tenggelam. Kita tak banyak dengar pasukan kebangsaan China. Lebih pada pasukan Korea Selatan dan juga Jepun. Tapi mungkin pasukan China akan bangkit semula, kita tidak tahu. Kita tidak boleh mengambil mudah ke atas pasukan China. Ada kemungkinan juga mungkin China juga memantau perlawanan ini sudah dan tentu merasakan bahawa mereka sudah datang melihat. Sudah tentu ada mungkin pemain mereka juga ada datang melihat dan merasakan bahawa skuad Harimau Melaya berbeza jika nak dibandingkan sebelum-sebelum ini perubahan yang banyak berlaku dan mereka juga perlu lebih berwaspada dengan pemain-pemain kita. Saya rasa ramai jurulatih yang akan melihat perlawanan ini juga. Ke bahagian tengah jauh dari jangkauan dan lock, tetapi insting tu dah ada. Sapawi cuba mencari Darren Lock, mungkin Darren Lock lambat ataupun bola itu mungkin jauh dari jangkauan, tetapi ini satu hantaran yang baik daripada Sapawi. Kita tahu dia mempunyai satu rempatan yang kencang
dan itu terhasil apabila percubaannya tertampan oleh penjaga tidak kemas, kemudian dapat disambut dengan baik oleh Darren untuk jaringan penyamaan pasukan negara. Dalam tempoh tak sampai mungkin seminit, jika kedudukan ini kekal, baik untuk pasukan negara. Jika ada sesuatu yang magic berlaku, kalaulah Matthew ke ataupun Akia dapat menjaringkan gol, wow, kita dapat mendengarkan pasukan Syria. Tetapi satu bayangan yang mungkin kita katakan baik menjelang perlawanan-perlawanan seterusnya nanti, Lim. Ya, satu keputusan yang positif, sangat-sangat positif sebenarnya untuk pasukan Malaysia. Kita bukan bermain di tempat sendiri, kita bermain di tempat lawan. Dan yang pentingnya kita bermain di bukan tempat lawan, kita bermain di neutral ground dan kita dapat mendominasi permainan. Itu penting. Ya, betul. Matthew sekali lagi. Siapa ada di situ? Lambat. Darren agak lambat. Ya, Darren agak lambat. Darren sebenarnya mungkin beliau tidak menjangkakan yang Matthew dapat membuat antaran lintang tersebut. Kerana beliau bukan berlari dalam keadaan full speed. Kita lihat, beliau tidak berlari dalam keadaan full speed. Jadi apabila bola tu sampai ke siap, beliau berasa seperti saya sepatutnya lari dengan lebih cepat ke bahagian depan. Jadi begitulah keputusannya. Satu keputusan yang baik untuk pasukan negara kita. Terima kasih kepada Kim Panggon dan keseluruhan pemain-pemain yang memberi